Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni dapat kita menyambung kita punya kuliah bulanan kita. Kita menggunakan kitab Al-Hadiral Al-Alamul Islami karangan Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, yang mana 3 bulan kita rehat atas sebab-sebab musim Covid dan sebagainya. Alhamdulillah, malam ni kita diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kita punya pengajian ini. Begitulah sifat dunia ini, bala, bencana, ujian dan wabak dia datang dan pergi. Disebutkan dunia ini sebagai dunia darul ibtila, dunia ini rumah kepada ujian. Pandemik ataupun wabak-wabak yang pernah berlaku dalam dunia ini, kalau kita baca dalam sejarah versi barat, disebut sebagai the black death, kematian hitam. Pun pandemik yang membawa kematian yang begitu banyak nyawa juga. Dan kalau kita baca dalam buku sejarah barat, dia cerita bagaimana orang barat di sana ketika mana perlu menangani wabak tersebut, ketika itu, zaman itu mereka tidak begitu bertamadun seperti mana orang Islam. Bahkan bila saya baca dalam buku sejarah barat, apa nama penulis dia, Roy Thompson, kata ingat, tajuk dia 50 key points of Western history. Dia kata dalam menangani wabak Black Death itu, antara yang mereka buat ritual sembelih kambing hitam dan sebagainya. Tapi ada jugalah yang buat secara elok lah. Tapi maknanya ada juga yang mengamalkan ajaran-ajaran yang pelik-pelik di barat ketika itu, ketika menangani wabak the Black Death. Dan dikatakan wabak ini disebarkan daripada pelabuhan ke pelabuhan yang membunuh hampir jutaan nyawa lah. Terlalu banyak, ratus-ratus ribu tu, almost millions nyawa yang terkorban akibat pandemik tersebut. Dan kalau kita baca dalam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, memang wabak itu pun sampai ke tempat kita dan sebagainya. Dan kalau kita baca dalam sirah Bidayah wa Nihayah, dalam fasa pemerintahan Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu menjadi gubernur di Syam, memang wabak itu sampai. Dan kita melihat bagaimana Abu Ubaidah pun terkorban, kemudian beberapa orang sahabat yang lain menggantikan beliau pun terkorban akibat wabak tersebut, yang sampaikan satu ketika Amr bin Al-As membuat satu ruling. Dia bagi tahu satu kata-kata dia yang menarik. Dia kata wabak yang datang ke negeri kita ini, ke tanah ini, umpama api, dia kata. Ini disebut ayat dia, dirakamkan dalam Bidayah wa Nihayah, sampai hari ini kita boleh baca. Kata Amr bin Al-As, dia Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian seorang sahabat yang menggantikan, saya tak ingat nama sahabat ni, terkenal tapi takut nak sebut, takut silap. Selepas tu Amr bin Al-As menggantikan jawatan gubernur tu, dia kata wabak yang datang kepada kita ni umpama api. So selagi ada kontak, dia akan terus sambung. Macam api, kalau kita tak otak dia sambung. Jadi dengan satu-satunya cara untuk mematikan api ni, kita kena berenjak, jangan duduk rapat-rapat, jangan ada kontak. Maka dia mengarahkan orang Islam yang ketika itu di Syam untuk duduk di tengah-tengah padang pasir, duduk di kemah-kemah, naik di bukit-bukit dan gunung dan bukit bukau dan sebagainya yang jauh bergerak pada orang, bagi ada penjarakan sosial. Maka alhamdulillah, wabak tersebut Islam dulu yang berjaya menanganinya dengan menggunakan kaedah social distancing. Sebab satu analogi yang baik yang dibuat oleh Amr bin Al-As, dia kata wabak tu macam api. Selagi ada kontak, selagi tu api tu akan pi. Sekarang ni kita nak putuskan wabak tu, bagi jangan ada kontak sama-sama kita. Buat sementara waktu, pergi duduk tempat lain sat, duduk berjarak, sampailah wabak itu akhirnya berjaya diputuskan.
Kalau kita baca dalam Bidayah Nihayah, tuan-tuan sedih kisah tersebut bagaimana dia sebut sebagai tahun-tahun wabak kan. Amun Amawas, tahun-tahun wabak Amwas itu. Bagaimana sampai tahap kuliah pengajian, kuliah maghrib tak dan buat ni sebelum Amrul bil As lah. Tak dan buat sebab sibuknya orang untuk sembahyang mayat. Terlalu banyak mayat sampai tak sempat orang kalut nak pergi sembahyang mayat, nak sediakan mayat. Yang akhirnya Tok Imam sembahyang mayat 1,000 meninggal dunia sampai tak ada orang nak sembahyang mayat, kena ambil kampung sebelah dan jemaah untuk sembahyang mayat kampung tu. Sampai tahap tu. Ya, tapi alhamdulillah dengan mempraktikkan social distancing tersebut, idea daripada Amr bin Al-As, mungkin hikmah dan karamah daripada dia untuk dapat ilham tersebut, akhirnya kita negara Islam antara yang awal, empire Islam antara yang awal terkeluar daripada wabak tersebut berbanding barat. Jadi hari ini apa yang kerajaan buat, apa yang PKM nasihatkan, kalau kita rasa baik kita ikutlah. Sebab kita tanya para ahlinya, mereka dalam bidang tersebut. Kadang-kadang bila dia kata tu kita rasa macam apa kena mengena benda ni dengan kena buat ni kan. Dia tahu lah. Kadang-kadang saya pegang lagu tu lah, dia tahu lah. Kita takut seperti mana yang berlaku di Amerika Syarikat, bila mana rakyatnya, bangsanya merasakan diri mereka yang paling pandai dan terpelajar. Akhirnya tengok apa yang daripada Amerika sekarang. Covid dia tidak datang untuk meruntuhkan sebuah negara, tetapi Covid datang untuk menelanjangkan keruntuhan sebuah negara, mendedahkan kepincangan sebuah negara. Kalau negara itu kuat, Covid datang dia akan pergi macam tu ya. Dia akan bunuh satu dua orang, dia akan pergi. Tapi kalau negara itu pincang, memang rosak remuk dah, tapi tak nampak sebab dia panggil kosmetik, dia dilindungi. Tapi bila sekali Covid mai, dia akan dedahkan segala-galanya. Ambil contoh terdekat Amerika Syarikat. Tuan-tuan kajilah bagaimana berlaku rasuah di dalam nak beli ubat-ubatan lah, kemudian menteri marah wartawan sebab mendedahkan peringkat awal lah, kemudian rakyatnya yang begitu bodoh sombong lah. Covid mendedahkan segala-galanya. Tuan-tuan tengok dokumentari yang berlaku di Amerika Syarikat, bagaimana golongan-golongan mereka yang cerdik pandai, kononnya ini pakai topeng tapi buat lubang di mulut. Pakai topeng buat apa? Kita tak segar orang putih pandai lagu tu, dekat tu lah. Ya, pakai topeng buat lubang di mulut. Bila wartawan tanya pasal apa buat lah ni, dia kata tak selesa. Kemudian bila saya tengok dalam dokumentari bagaimana orang yang peringkat awal, movement yang human right, yang halang tak mau bagi pakai topeng semua ni kan, yang suruh keluar juga tu, bila dihadap ke mahkamah, satu orang perempuan ni, dia boleh kata dekat hakim dengan semua hak depan tu, dia kata apa? Siapa kamu manusia nak halang kami manusia ni untuk hirup udara segar daripada Allah? Bukan Allah lah, daripada Tuhan dia kata. Nanti kamu mati masuk neraka, kamu jadi ejen iblis, dia kata kat hakim tu. Kami nak hirup udara segar, kamu ini jadi ejen iblis, halang kami hirup. Tu dia orang tahu tu. Mujur lah orang Islam kita tak jadi lagu tu. Peringkat awal tu ada, mula-mula tu ada juga bunyi-bunyi tu. Tapi lepas tu okey lah, bila menteri dah bagi tahu apa, kita punya ketua pengarah kesihatan bagi tahu, maka orang Islam boleh menerimanya. Hari ni ada orang bangkitkan lagi. Pasal apa dekat masjid SOP teruk sangat, pergi dekat market tak lagu tu pun. Sebenarnya SOP sama je di mana pun kan, kena ada jarakkan sosial. Cuma kenapa masjid lebih? Pasal masjid lebih concern pasal kita. Itu kalau orang tanya kita kan, pasal apa masjid hampa ni lebih-lebih sangat, social distancing lah, SOP lah. Apa pergi market tu tak ada apa pun. Maknanya orang market tak jaga lagu mana orang masjid jaga kita. Ya, kita jawab lagu tu kan. Ya. Kita tu dia pergi mall tak ada teruk sebab pergi masjid lah. Orang mall tu dia tak peduli kesihatan kita, dia peduli duit kita. Tapi orang masjid pasal apa dia jaga teruk sangat? Pasal dia peduli kesihatan kita. Kita lagu tu lah nak sangka baik. Maybe lah kita sambung lah pasal kuliah tak lama kan. Cerita tu saja tak dan lagi. Baik, sambung terus lah. 3 bulan lepas kita berhenti muka surat 93. Nak sambung hari ni muka surat 94. 94. Kita kena berhenti tepat azan isyak kan? Kan lagu mana surah ni? Boleh sikit boleh sikit-sikit kan. Cuma saya tengok dekat TV dia pun kata jangan lebih sejam lah kan. Baik. Cuba saya boleh insya-Allah. Maksud kita pergi terus yang syarat persidangan lauzin tu. Kita nak piang tu sebenarnya hari ni. 3 bulan lepas dia janji kan. Persidangan lauzin ni ada dua. Satu dia berlaku yang kita nak cerita ni. Tahun bila ni dia sebut tak? 1930-an tak silap saya. Lauzin, persidangan lauzin satu berlaku masa ni. Satu lagi berlaku tahun 2015. Lauzin ni di Switzerland kan.
Yang 2015 tu yang keliru yang tu. Yang Lausanne tu perjanjian tentang senjata nuklear Iran. Itu Lausanne juga, itu Lausanne Treaty juga. Ini Lausanne juga, tapi ini tentang pembahagian ataupun pengukuhan kerajaan Turki baru ni Lausanne. Yang kita bincang ni. Baik, kita baca. Syarat persidangan Lausanne. Tuan-tuan, sebenarnya persidangan ni dia 2 kali. Sekali P tu depa hantar depa punya wakil nama Ismet Ononunu. Ada sini tak? Nama macam pemain bola sepak lah. Ismet Ononunu. Ismet Ono, di sini tulis Ismet saja, no. Nama dia Ismet Onunu ke Ononunu? Ya, tuan-tuan dah kat zaman depa. Bila 30-an. Dia ni presiden kedua Turki baru kan. Zaman Atatürk dia jadi Perdana Menteri, Atatürk presiden, dia Perdana Menteri. Lepas tu habis Atatürk mati, dia nak jadi presiden. Ismet ni pergi peringkat awal tak setuju, balik mai bincang dengan Angkatan Muda Turki, bincang-bincang, pi pula untuk Lausanne kali kedua. Inilah syarat yang ditetapkan, 4 syarat ini. Benda apa? Yang pertamanya, memansuhkan khilafah Islamiah, mengusir khalifah dari Turki dan menyita hartanya. Khalifah terusir Turki. Bukan kata mansuh saja sistem khilafah itu. Khalifah tu sendiri diusirkan. Tahun bila diusir ni? Tahun bila dijatuhkan daripada tahta? 1908, awal lagi. 1908 Sultan Abdul Hamid kedua diturunkan. 1924 baru khilafah itu jatuh secara total. Tapi khalifah tu sendiri dijatuhkan awal lagi. Tapi lebih kejam persidangan ini, dia nak harta khilafah, harta khalifah pun disita. Ini berlaku. Baik. Yang kedua, Turki berjanji membubar semua gerakan Islam yang ditegakkan oleh kumpulan Islam yang menjadi penyokong khilafah. Ya? Turki pula bagi janji, jaminan dekat. Ini persidangan ni, perjanjian ni antara siapa? Antara Turki dengan kuasa-kuasa berikat ni. Britain, Perancis, tapi isi perjanjian ni dalam bahasa Perancis. Termasuk dengan Jepun sekali. Semua kuasa-kuasa berikat ni. Baik. Maka Turki kata, kami sendiri akan hapuskan gerakan-gerakan Islam yang berada dalam bumi Turki ni. Jangan takut. Hampa tak perlu main hapus, kami hapus. Nasib tahu tu. Nanti kita akan baca tentang Said Badi'uz Zaman kan? Said Nursi Badi'uz Zaman. Kita akan bincang yang tu nanti, gerakan dia tu. Okey. Kemudian memutuskan hubungan Turki dengan Islam. Tu dia. Sebab tu tuan-tuan, hari ini banyak tokoh-tokoh Islam hebat-hebat daripada Turki, macam saya sebut tadi, Said Nursi Badi'uz Zaman, 3-4 orang tokoh yang lain. Kemudian era-era penghujung itu macam Erbakan dan sebagainya, kita tak apa kenal. Kalau tanya orang Islam, siapa tokoh-tokoh kebangkitan dunia Islam, kalau dalam kepala kita, dia keluar siapa? Dia keluarlah Imam Hassan Al-Banna, dia keluarlah Rashid Ridha, dia keluarlah Syed Qutb, dia keluarlah siapa lagi, 3-4 orang tokoh zaman itulah. Okey. Kebanyakan berorientasikan Mesir. Sebab tu sampai hari ni kita orientasi kita tu Mesir. Sebelum tu Mekah. Tapi selepas berlaku revolusi Wahabi tu, dia jadi kiblat, bukanlah kiblat keilmuan. Dia banyak orientasi ke Mesir. Bukan kata Mekah tak betul, betul. Cuma nak beritahu pengaruh tu banyak ditarik ke sana sebab banyak tokoh-tokoh naik ke sana. Sedangkan Turki pun banyak, tetapi kerana Turki memutuskan hubungan dengan kerajaan Islam yang lain, maka kita tak kenal. Sedangkan kalau kita kaji sirah Badi'uz Zaman, Ustaz Syekh Said Nursi Badi'uz Zaman ini, begitu hebat kisah dia. Tetapi kita hari ini cuma tahu sikit-sikitnya. Macam Umar Mukhtar di Libya, banyak kisah dah tak dibongkar dan orang tak mengetahuinya kerana terputusnya hubungan dengan kita. Baik, yang keempat, Turki memilih perlembagaan sivil sebagai ganti perlembagaannya yang bersumberkan hukum hakam Islam. Baik, Kamal Atatürk telah melaksanakan syarat-syarat ini. Keempat-empat ini kita lihat macam merugikan siapa? Merugikan kita sendiri sebenarnya. Merugikan kita sendiri sebenarnya. Okey, baik. Oleh itu tentera barat berundur daripada Turki. Ada orang menyokong Atatürk. Saya pilih jalan tengah, tak keras mengkritik beliau, tak condong sangat kepada beliau. Bukan kata saya sokong dia, tak. Kita akan baca apa yang perubahan yang dia buat sebelah benda. Cuma satu yang saya nampak lah, Atatürk ni, dia saya sambil cerita, saya cerita dia tak surprise. Sebab baru ni ada keluar satu video pasal orang cerita pasal Atatürk. Kemudian ada orang bangkitkan, kalau jahat sangat Atatürk ni, pasal apa orang Turki sayang kat dia?
Pasal apa orang Turki Islam pun sayang kat dia? Tuan-tuan masa pergi Turki kan? Saya rasa ramai sini masa pergi Turki ni. Betul tak? Orang Turki terlalu sayangkan dia kan, despite of dia punya kekejaman tu. Jadi saya buat kajian, bukanlah kajian, bacaan yang mendalam lah, Arab, Melayu, orang putih. Saya jumpa satu benda pada dia ni, iaitu dalam diri Atatürk ini dia bercampur baur, dia bercampur aduk. Di Malaysia ada tak macam tu pemimpin? Ada, saya tak mahu sebut nama orang lah, ramai kot. Ada masa dia jadi sangat zalim, ada masa dia jadi sangat, dia ni betul-betul jauh pada agama, kita rasa hati lah. Kadang-kadang ada masanya kita tengok dia ni dah hero dunia Islam. Kadang-kadang kita rasa dia ni lah macam meruntuhkan kerajaan. Kadang-kadang kita rasa macam dia lah menyelamatkan rakyat. Dia bercampur aduk dalam diri dia. Jadi nak lawan dia sangat pun serba salah, tak lawan pun marah. Jadi begitu. Atatürk ni kalau tuan-tuan baca sirah dia, ada bab yang macam tu. Atatürk tak naik sebagai sultan. Macam mana raja-raja Arab mengaku pakat klaim tahta jadi sultan. Sebab itu sampai hari ni kerajaan Arab diwarisi oleh pakai sistem monarki. Sultan kan. Arab Saudi pun begitu, meskipun pembahagian apa, adik jatuh kepada adik sampai semua anak-anak Muhammad Abdul Aziz tu dapat. Cuma negara-negara lain pewarisan anak jatuh kepada anak. Tapi Atatürk tak pilih jalan tu, dia pilih jalan sistem dia jadi presiden. Dengan dia pilih jalan presiden itu, hari ini kita mengenali seorang lelaki yang bernama Erdogan. Kalau Atatürk pilih jalan raja-raja macam orang Arab buat, hari ini kita tak jumpa Erdogan. Mungkin anak cucu Atatürk yang akan jadi raja Turki. Satu kelebihan tu bukan saya sokong dia lah, tak sokong dia pun. Tapi oleh kerana dia pilih jalan itu, hari ini kita jumpa Erdogan. Sebab tu kata mereka merancang, Allah Ta'ala merancang perancangan Allah yang terbaik. Bukan saya kata dia bagus dah, tetapi ada satu dua benda. Macam kisah kubur tak terima mayat dia, yang tu menarik kisah tu. Orang Islam tuan-tuan tanya Atatürk, dia ingat yang tu kan, kubur tak terima mayat dia. Kita suka benda-benda yang mistik, yang supernatural, seronok sembang bab tu kan. Sebab tu ada satu penulis barat Islam, dia tulis, dia kata apa, orang Islam dulu bagi mereka sains adalah kaji planet, kaji bumi, kaji cuaca. Tetapi orang Islam hari ni sains bagi mereka adalah kopek bawah tebikai jumpa kalimah Allah. Ya, beli kurma, ni Allah, kalimah Allah ni. Yang tu lah sains kita. Sedih tu orang bila orang tulis lagu tu, tapi hakikatnya begitulah. Sains kita dekat tu ya. Sebab itulah Syed Nursi Badi'ul Zaman, dia ada idea nak buat Jamiah Az-Zahra, University Az-Zahra. Dia dah buat dah Madrasah Az-Zahra, tapi dia nak upgrade jadi universiti, tapi tak sempat. Kerajaan Turki ni hapuskan dia. Sebab pemikiran dia nak buat Universiti Az-Zahra, itu Zahra tu maknanya adik kepada Azhar, Zahra. Azhar di Mesir, dia nak buat adik dia, tetapi ada kesinambungan integrasi ilmu antara Islam dan sains. Alhamdulillah lah, hari ni dunia Islam berkembang juga. Kata tak berkembang langsung tak boleh. Esok tuan-tuan tunggu 14 Julai akan dilancarkan Al-Misbarul Aman, roket harapan, dia panggil the Missile of Hope, yang akan dilancarkan di University of apa tak ingat nama, tapi di Jepun. Roket itu ataupun probe ni dia macam satelit tu, milik siapa? Milik Qatar. Dia bukan di launch pergi pusing bumi. Satelit itu launch pusing planet Marikh. Qatar hantar. Alah, nama je Qatar hantar ustaz. Orang putih buat. Tidak. Dalam 400 orang staff yang buat satelit dan sistem itu, 200-nya orang Islam. Dan dalam 200 orang Islam yang buat satelit itu, 34% wanita. Ini kejayaan kita lah. Apa tujuan satelit itu dihantar ke Marikh? Untuk nak pergi kaji cuaca di Marikh, nak pergi kaji tahap oksigen, hidrogen di Marikh, dan perkembangan kalau ditanam pokok di sana apa jadi dan sebagainya. Alhamdulillah kita melancarkannya. Yang saya agak terharu lagi sebab dia akan dilancarkan esok 14 Julai. Esok 14 Julai ke hari ni lancar dah nanya saya. Ni apa? Dengan 3 bulan. Esok kan? Kan? Despite of sekarang tengah Covid, Amerika tengah huru-hara, negara-negara kafir tengah duk serabut habis ni, kita boleh hantar roket naik pi planet Marikh. Bukan kata pusing bumi, planet Marikh. Tapi dia mini roket, dia bukan roket macam hantar Soyuz, bukan macam hantar Space Shuttle tu. Dia mini roket sebab dia nak hantar satelitnya. Tapi okey lah sebab nak pusing Marikh. Ini Islam. Kita sains, Islam tak menolak sains. Bagus kajian itu. Sebab
Kadang-kadang tuan-tuan kan, bila kita baca bahasa agama ni, dia main kat hati tu, dia main. Tapi sekali bila orang tunjuk dokumentari bulan, bintang, alam semesta semua tu, baru kita nampak Allahu Akbar, besarnya kerajaan Allah kan. Kadang-kadang kena ada juga benda-benda macam tu. Biar kita tengok dengan visual, dengan grafik. Lepas tu kita kena hantar anak-anak kita yang minat agama ni mengaji grafik. Anak-anak tahfiz ni buat curriculum, buat grafik komputer. Biar esok mereka dengan ada ilmu Quran, mereka boleh hasilkan video-video grafik yang orang lain ni tengok dekat dengan dakwah. Biar dakwah itu tak dilihat dalam kitab sahaja, tetapi di kacamata TV, di dalam drama, di dalam video dan sebagainya. Kita nak macam tu. Sebab budak-budak muda ni macam tu dah. Tuan-tuan ingat tak zaman tuan-tuan sekolah rendah tu? Saya dan. Tapi saya dah tengok abang-abang atas. Saya darjah 2, mereka darjah 3, 4, 5. Masa tu kerajaan revise buku teks sekolah rendah. Saya dah tengok buku teks abang saya tu tebal. Padahal masa tu dia baru darjah 5. Bila zaman saya start batch baru, saya beranak tu 90. Batch saya tu, kalau sini ada cikgu ingat tak buku kajian tempatan, dia dah start ada kartun, dah start ada ini rumah Zaki di Sabak berenang macam tu kan. Tapi saya dan tengok buku kajian tempatan abang saya darjah 5 masa tu tebal kan. Sekolah rendah dah tebal tu dah. Tapi mai zaman kami dia jadi ada kartun balik lah. Ada kartun ni. Sekarang sampai tingkatan 5 dah ada kartun situ ni. Lepas tu budak lah dia tak jadi matang seperti orang dulu. Orang dulu dia matang awal 14, 13 ni dia boleh jadi leader dah. Perbahasan dia, percakapan dia, pemikiran dia jauh. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan nak jack tuan-tuan, bukan. Tapi zaman tuan-tuan yang keluar dengan degree, dia keluar dengan degree yang berkualiti. Tuan-tuan tengok contoh-contoh kadang menteri-menteri kita, saya sebut pemangkan kerajaan sama. Ada orang dalam zaman itu yang pemikiran mereka, degree mereka itu kualiti lah. Nak banding dengan kami hari ni yang kadang-kadang kita tengok keluar degree tapi beza. Kat mana silap dia? Perasan tak? Tuan-tuan tengoklah kawan-kawan tuan-tuan yang sejawat dengan tuan-tuan, mungkin dah pencin dah sekarang kan. Saya sebut nama dengan marah saya bukan sokong dia, tapi zaman-zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, zaman-zaman depa tu degree kawan-kawan dia tu, lagu mana dia nampak tu ketajaman idea dia pun sebagainya. Bukan dia seorang lah, belah UMNO pun sama lah, bukan kita politik lah, maksudnya depa boleh buat satu pertubuhan ABIM tu kan. Sampai ada kerjasama dengan orang-orang sana sampai sekarang. Tadika ABIM tu sampai sekarang masih hidup. Hebatlah. Tuan-tuan beli buku-buku sini ada orang ABIM, kita ramai kepala otak kan. Cikgu Zul satu di petang-petang. Bagaimana ABIM depa buat usaha-usaha penterjemahan kitab-kitab, buku-buku masuk ke kita. Hebat tuan-tuan. Saya kalau nak beri satu kredit, minta maaf orang PAS. Di sudut keilmuan, kalau suruh saya pilih ABIM dengan PAS, saya pilih ABIM. Di sudut keilmuan sebab usaha keilmuan mereka itu kita tabik. Bagaimana mereka usaha terjemah kitab, bawa masuk pemikiran tokoh-tokoh. Kalau mereka tak terjemah, kita tak tahu pemikiran Rashid Gharushi, pemikiran Rashid Ridha, pemikiran dari Salih Qaradawi, apa ulama-ulama kontemporari. Tuan-tuan, tapi usaha yang mereka buat itu di sudut keilmuan lah. Di sudut haraki, di sudut politik mungkin PAS dia ada tempat dia. Mungkin PAS pun tak dinafikan, dia ada pasti, dia ada sebagainya. Dia ada juga, bukan kata tak ada langsung. Ya, ada, masing-masing ada kelebihan dia. Ya, baik, baguslah perkembangan ilmu yang macam tu. Baik, saya sambung Baik, apabila Curzon, Menteri Luar England berdiri dalam Parlimen Britain membentangkan perkembangan yang berlaku di Turki. Ini cerita ni. Sebahagian perwakilan Inggeris membantah Curzon dan tindakan mengundurkan tentera dari Turki. Beliau menjawab, kita telah menghapuskan Turki yang tidak akan bangkit lagi selepas hari ini. Kerana kita telah menghapuskan kekuatannya yang diwakili oleh dua perkara, Islam dan Khilafah. Dah dua kaki habis. Islam habis, Khilafah habis, dihapuskan di Turki. Sampai sekular sekarang tuan-tuan bukan kata sekadar bicara di bibir orang Turki, tetapi duduk dalam perlembagaan dia. Tuan-tuan pun tahu. Baik, tepi terus. Usaha Kamal Atatürk meruntuhkan Islam demi memuaskan hati penjajah. Ini menarik. Dia memang ada beberapa kaedah pemerintah buat untuk menghalang penjajahan. Kita baca tentang Thailand, Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn tu kan, yang dia ambil duta-duta pegawai-pegawai British duduk kerja dalam dia. Maka akhirnya orang putih penjajah tak main jajah dia pasal dia ambil siap-siap kerja dengan dia. Ada beberapa kaedah. British di tanah Melayu lagu lain caranya. Temu saya sebut ni, saya minta maaf tapi ini concern saya. British dulu dalam nak menangani kemarahan rakyat terhadap depa. Contoh, bila rakyat marah sebab
dengan orang British duk tekan kita ni kan. Apa British buat? Dia nampak siapa paling pengaruh dalam tu, dia usir keluar. Dia buang negeri. Dia buang ke mana tuan-tuan British ni? Kalau yang buat radikal ni, dia buang ke India lah. Kalau dia nampak macam tidak ada pengaruh, dia bunuh lah. Tapi kalau dia nampak ada pengaruh, minta maaf saya sebut, kalau tok-tok guru, apa dia buat? Dia akan buang ke Mekah. Macam sejarah kan. Dia buang tok-tok guru ke mana? Ke Mekah. Kita baca sejarah siapa Haji Abdul Rahman Limbung kan, 3-4 orang tokoh yang lain yang diusir ke Mekah. Tetapi persepsi yang British wujudkan masa tu, sekarang kita nampak lah. Kita nampak sekarang. Tapi dulu persepsi yang British create dalam kalangan masyarakat adalah, wah, orang kampung kata apa? Hebatlah orang putih ni, hantar Tok Guru pergi Mekah free. Nampak? Bijak orang putih lah. Ya? Kita nak pergi punya susah, berolak bergadai, tunggu kapal dan sebagainya, beberapa bulan nak pergi nak balik, mereka hantar Tok Guru pergi free lah, nak kapal wang. Maka dia meredakan kemarahan. Orang kampung nak serang, tak jadi serang. Sedangkan British tak rugi lah, dia hantar pergi sana, sana dia ada geng dia belah sana pula. Nah, tetapi umat di sini tak bangkit melawan, lawan, tapi tak marah sangat. Pasal ada juga yang terkesan. Sini politik kuat tak? Tak kuat kot. Kalau saya kata kat siapa-siapa tak marah kot noh. Nah, tak apa, marah dia tak marah kan. Kena hati-hati. Saya tak kata sekarang ni British tak ada dah. Tetapi kalau ada usaha mana-mana nak pi letak Tok Guru kita ni ke mana-mana, walaupun nampak macam benda tu yang bidang dia, saya takut nak sebut, tak apalah. Tak apa kan, ini kalau tak setuju jangan marah saya lah. Okay. Katalah satu orang Tok Guru dia minat bahagian Timur Tengah. Kita pun createkan satu jawatan untuk dia pergi jadi duta di sana. Kita suka. Pasal memang kepakaran Tuan Guru. Tapi jangan kita jadi okey cantik, baiklah. Apa ni, apa nak buat apa dalam ni, apa nak ambil JLC mana-mana ke apa ke. Kalau saya tak setuju kan. Jangan dengan itu menyebabkan kita terus redha. Tidak. Itu Ustaz geng Pakatan Harapan. Tidak, saya tak geng mana-mana pun. Pakatan Harapan lagi dah teruk kan. Tapi kita belajar sejarah kan. Jangan sampai kita kata alhamdulillah dia hantar Tok Guru sana untuk menyelesaikan masalah di sana. Bagus. Tapi dalaman ini kita jangan cepat redha. Kita jangan cepat redha sebab penyakit yang menimpa umat Islam adalah bila dia redha dengan pemerintah akan pijak dia. Sama je tuan-tuan, kita masuk PN tak tahu lagi, PN baru buat kan. BN bersama, PH lagi teruk kan. Bila kita redha lama dia akan pijak kita. Okay? Sebab tu kena wujud. Saya ni orang kata sampai orang kata saya lalang. Dan saya buat live di Facebook macam ni lah, cerita pasal politik. Ada satu perempuan komen, dia ni lalang makan keliling, kata saya. Sedap no. Saya memang suka makan keliling tuan-tuan. Bukan makan keliling punya. Kalau saya duduk di rumah, mak saya tahu. Rumah saya ada satu botol budu ketereh. Satu budu, satu cincaluk Melaka. Bila saya nak makan yang sambai ulam, saya kena campur sampai belajar budu, cincaluk. Perangai saya lagu tu dah. Saya suka campur semua. Raih sampai ke perangai dah jadi lagu tu kan. Yang baik kita sokong. PN ke BN ke UMNO, ramai tuan-tuan pimpin UMNO saya rapat baik, saya tahu. PH pun saya tak boleh nafi, Dr. Mazli sangat baik dengan saya. Sangat baik lecturer kami, dan 30 orang tokoh yang kita kagum. UMNO sendiri pun ramai tokoh-tokoh hebat. Ya, kita kata apa? Kita menilai secara neutral lah. Orang politik dia pada bahasa depa. Ya. Baik. Jadi waspada. Jangan kata daripada hantar Tok Guru pi jadi duta sana kita pun sabar okey cantik. Dalam ni kena parti juga ni. PAS sebagai parti yang baru masuk kerajaan akan depa ni yang akan diparti sekali tuan-tuan ya. Pasal PAS tak pernah jadi kerajaan. Jadi musuh-musuh PAS akan kata kat PAS. Betul tuan perasan dalam Facebook dalam apa yang paling teruk kenapa? UMNO tak jarang kena lah ni. Pasal orang akan parti. Jadi PAS kena betul-betul jadi kuat. Kalau ada kesilapan kepincangan dalaman kena kuat. Yang tu lah, no? Baik. Tapi alhamdulillah lah parti Islam naik di kerajaan. Baik, saya sambung no. Sebab ada kena-mengena dengan ini lagi. Baik, apa Datuk buat? TP Terus 095 nah. Minta maaf lah orang PAS lah kat sini saya dengan marah kuliah tak bagus. Orang UMNO dengan marah, UMNO bagus. Habis tu PH teruk, PH pun bagus.
Saya macam dalam amanah ada Dr. Zulkifli kan, saya minat dah Dr. Zul. Saya suka apa tak cara dia, saya menghormatinya. Okey, baik. Yang pertama, memansuhkan khilafah Islam dan memisahkan Turki daripada wilayah Uthmaniyah yang lain. Turki Uthmaniyah dulu besar kan, akhirnya satu dibelah. Bahagilah negara-negara Arab baru ni, tinggallah Turki seperti mana ada sekarang. Tetapi kesilapan Barat adalah bila mana yang mereka tinggalkan itu adalah jantung Eropah. Itu silap dia. Itu kata mereka merancang, Allah merancang. Hari ini kalau Turki tutup pintu, mati Eropah dia lah. Pasal semua masuk kot tu. Semua kalau yalah kapal terbang boleh masuk tak, kapal terbang boleh bukan boleh bawa barang-barang perdagangan besar-besar. Kok kenapa kena kapal laut juga? Ada satu kapal terbang yang boleh bawa besar-besar, nama dia Antonov 225 yang Rusia punya tu kan. Satu ya. Dalam dunia ada berapa biji ya. Tapi untuk bawa kereta, bawa makanan, bawa yang perlukan kapal ni, yang perlukan barang berat-berat ni, kapal saja boleh sampai hari ni pun. Maka pintu masuk Eropah adalah Turki. Masa tu Turki sangat penting bagi mereka ni. Sebab tu kita mereka merancang Barat terlepas pandang yang ni. Biar Turki dipecah-pecah jadi negara-negara Arab baru seperti mana ada sekarang. Biarlah Turki nak ada sikit tanah sekarang ni. Rupanya mereka terlupa tanah yang sikit yang ada sekarang itulah jantung ataupun tanduk lah kalau ikut peta tu. Pintu masuk Eropah. Dia tutup pelabuhan dan pintu dia Eropah di tengah-tengah dan peta tu lapang mati. Kalau Turki boleh buat. Itu. Baik. Yang kedua, mengisytiharkan sekularisme dan pemisahan agama daripada negara dengan menjauhkan Islam yang ditakuti Barat. Tuan-tuan, saya minta maaf lah yang tadi pasal pas Datuk Guru, saya takut hati dia berbisik ni hang cakap apa lagu tu. Nah, ini pandangan peribadi saya. Pasal saya rasa macam dulu British dia buat lagu tu, dia hantar Datuk Guru pergi Barat, pergi Mekah, orang kampung tak marah ada British buat apa pun. Hari ni saya bukan kata UMNO tu British. Saya tak kata tu minta maaf orang UMNO, tapi saya takut nampak depa tak habis sana lagi depa buat apa pun kita tak marah. Jangan. Bukan saya suruh lawan tak menentu, tidak. Saya takut ni hati duk main bisik ni. Siapa cakap lagu tu? Baik. Nombor tiga, menindas ulama dengan penindasan yang paling dahsyat, membunuh puluhan nyawa di kalangan mereka dan menggantung mayat mereka di dahan pokok. Ini berlaku. Nombor tiga tu. Siapa yang antara teruk kena Syed Nursi Badi'uz Zaman ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah dia, sejarah dia, dia satu orang tokoh yang hebat. Dia sufi, tokoh sufi, tetapi dia sufi yang progresif, yang dia angkat senjata, yang dia turun ke medan jihad. Dia macam yang saya sebut dulu dalam di Libya ada As-Sanusiyah, gerakan tarekat As-Sanusiyah yang Umar Mukhtar tu kan. Syed Nursi Badi'uz Zaman macam tu. Dia satu orang tokoh yang sufi, tetapi sufi bukan yang duduk di khalwah, di majlis khalwah yang berzikir, yang tak peduli dunia, tidak. Kalau datang ancaman dia turun. Ini Badi'uz Zaman Syed Nursi. Baik. Peringkat awalnya dia lawan masa Perang Dunia Pertama bertempur dengan Rusia kan. Sebab kalau baca dalam sejarah Perang Dunia, Rusia peringkat awal sokong belah sana lagi. Okey. Baik. Maka Perang Dunia Kedua bersokong belah Britain lagi. Selepas itu baru Rusia sekarang nampak bergaduh dengan blok ni. Kita baca sejarah macam tu. Rusia peringkat awal sokong belah Britain, Perancis, Amerika ni. Even Perang Dunia Kedua pun, sekarang baru Rusia nampak dingin dengan dua pok ni. Jadi blok berbeza. Jerman Perang Dunia Kedua musuh besar lah dengan ni. Sebab kenapa? Dia nak create blok. Rusia jadi kuat. Dan dia pun jadi kuat sekarang, mengkreatkan dua blok yang besar. Ini semua berkaitan dengan hadis akhir zaman lah. Pertempuran taqtatilain azimatain, kata Nabi. Dua kumpulan blok yang besar akan bertempur dengan pertempuran yang sangat besar. Dan kata Nabi SAW dalam hadisnya dari riwayat Muslim, kedua-duanya ini satu akidah, iaitu kedua-duanya ini kalau nak compare dengan blok yang besar bukan Islam lah. Logik lah. Maksudnya dua-dua bukan Islam bertempur dengan pertempuran yang besar. Baik. Maka tuan-tuan, peringkat awal Syed Nursi bertempur dengan Rusia dan dia ditangkap. Dia dipenjarakan 2 tahun setengah. Kemudian dia keluar. Cuma orang bincang dia keluar itu kerana karamah dia ke sebab dia lari keluar.
dia bukan dibebaskan. Ataupun dia ada anak-anak murid dia dalam tu yang dia Islamkan, akhirnya pengawal dalam tu musuh Islam, bebaskan dia. Tapi dia keluar bukan secara rasmi lah. Dia keluar, kemudian dia pulang ke Turki. Kemudian Rusia pun kalut dengan Perang Dunia Kedua sebagainya, akhirnya tak diburu lah dia ni. Tetapi malangnya dia diburu oleh dalaman pula, orang Islam sendiri pula. Ini yang malangnya. Macam tuan-tuan, ada dalam hadis sebut kisah pengusiran Bani Nadir. Kita baca sirah bagaimana Bani Nadir semua diusir oleh Rasulullah kan. Quraizah kau diusir nanti, tapi Nadir ni sirah nak Bani Nadir. Kalau tuan-tuan baca sirah, kenapa Bani Nadir diusir sebelum itu adalah kerana satu orang perempuan Islam yang pi pasar, kemudian orang Yahudi pi jolok kayu tau, macam ranting tajam, bagi kain dia terkoyak, nampak kaki sikit kot. Dalam kitab hadis tak cerita kaki, sebut aurat lah. Lepas tu satu pasar gelap, ni pasar Yahudi lah, orang Yahudi pada dulu suka berniaga, gelap kat dia. Kebetulan masa tu ada seorang lelaki Islam, dia tak tahan tengok satu orang perempuan yang maruah dia dibuka oleh orang bukan Islam. Dia bangkit, dia tikam orang Yahudi dalam pasar Yahudi. Kena bayangkan, pasar tu katalah 50 orang Yahudi, ada 2 orang saja Islam, seorang lelaki seorang perempuan. Bila perempuan tu dibukakan maruah dia, bangkit lelaki ni, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ini betul-betul lindung wanita. Dia bangkit, ditikam, mati seorang Yahudi tu. Satu kerumun Yahudi dalam pasar tu bunuh dia ramai-ramai. Bunuh lelaki ni, tapi dia mati kerana mempertahankan maruah wanita Islam. Cerita ni sampai kat Rasulullah. Maka Nabi pergi gempur Bani Nadir, Nabi tak biar sampai diusir mereka. Sampai mereka tu diusir sampai ke Khaybar. Nah, abang kata zaman dulu orang Yahudi hanya kerana satu maruah wanita Islam dibongkarkan, walaupun ada tinggal seorang Islam saja dalam tu, dia akan bangkit melawan. Tapi hari ni Yahudi tak payah beli ranting untuk koyak kain wanita Islam. Yahudi tak perlu beli kayu untuk tarik kain wanita Islam, mereka sendiri membukanya. Itu yang sedih. Yahudi tak payah koyak, dia sendiri buka. Yahudi cuma perlu buat aplikasi, apps, dia akan masuk ke dalamnya dan dia akan buka sendiri. Saya berkawan ramai kawan-kawan biasa-biasa ni tuan-tuan. Saya bukan orang yang berkawan dengan para asatizah sangat. Dunia luar saya lebih pada kawan-kawan biasa. Jadi kita bersembang, dia pun cerita, "Han, nak tahu tak dunia luar ni jadi lagu mana?" Wah, rupanya dahsyat tuan-tuan. Dulu nak jaga anak macam mana? Kurung dalam bilik, jangan bagi keluar. Lah jangan kurung tuan-tuan, duduk dalam bilik, dia akan jumpa dunia ada dalam bilik tu. Oh tuan-tuan, lah cara paling baik nak kawal anak, berkawan dengan anak tu. Kalau anak tu laki, dia minat futsal, sekali-sekala pi lah teman dia main, pi tepuk tangan pun jadilah. Orang tengok, Pak Haji ni kepiah putih, serban putih ni, main tengok serban, tak apa pi. Saya sampai tahap saya kata apa kat ibu-ibu kat sekolah saya kan, waris-waris ni, kalau anak tu minat menyanyi ke perempuan, hampir cari satu karaoke keluarga yang nampak Islamik sikit tu, masuk satu keluarga tu ataupun beli buah di rumah satu ni. Dah anak minat sangat, tak boleh ustaz menggalakkan benda-benda lara. Tak boleh, dia pergi sendiri tuan-tuan. Ni anak zaman lah. Anak saya bagus, dia tolong labur, belum tentu tuan-tuan. Sebab sekarang dunia di hujung jari, kita kunci duduk dalam bilik dia boleh buka semua benda. Saya tengok sendiri tuan, kawan-kawan tunjuk tu, dia saya tak sangka. Sedih tuan, sedih. Dia pun boleh dapat duit dalam tu, cara dia. Tuan-tuan gaji, saya gajilah, biasa seorang gaji sudah. Benda muda ni mungkin faham maksud saya, tapi dia pun boleh dapat duit dalam tu. Dia pun boleh buka kamera, dia pun cakap dalam bilik, hari ni saya nak buat apa-apa, tapi dia pakai lah seksi sikit. Lepas tu dia duduk naik bintang star tu, lalu kat dia tu bukan bintang saja tu duit tau. Orang nak bagi duit saja tu. Dalam rumah orang bukan tahu, mak pak duduk di luar bukan tahu, dia ingat anak dia mengaji dalam bilik. Orang banyak dia buat benda macam tu. Oh tuan-tuan takut. Sebab tu hari ni anak-anak kena jaga sungguh-sungguh ni. Saya pun ada anak takut tapi kena jaga sungguh-sungguh. Dulu nak selamatkan anak, korang dalam rumah. Sekarang tidak lagi. Kita kena bersamanya dalam rumah tu, kawan dengan dia, ambil tahu pasal dia. Wih, 9 dah, Allahu Akbar. Saya sambung terus lah. Syed Nursi bin Osman zaman dia keluar dalam penjara, dia kena racun 23 kali. Tuan-tuan baca dalam makalah anak-anak murid dia, Madrasah Risalah Nur.
23 kali kena racun. Alhamdulillah Tuhan panjangkan umur dia, karamah dia. Dia ceritakan dari anak-anak murid dia sepanjang dalam penjara, pernah warden penjara terdengar, ini masa di Turki. Dia dah balik ke Turki dah, dia dipenjarakan lagi. Dia dipenjarakan lagi. Ini ceritakan oleh anak-anak murid dia bagaimana warden penjara kerajaan Turki baru ni meletakkan Syed Nursi Badi'uz Zaman ini ke satu penjara yang dihuni oleh banduan yang kelas A, yang paling teruk jenayahnya di situ. Dia hantar Syed Nursi ni pergi duduk penjara tu dengan tujuan nak menghancurkan dia lah. Tuan fahamlah, hidup penjara kalau yang semua yang otak-otak yang kanan-kanan semua dikumpulkan satu tempat, kalau kita pergi tuan-tuan tak tahu nak jadi apa. Tetapi kata warden yang bertugas di penjara ni direkodkan dalam laporan makalah Risalah Nur oleh anak-anak murid beliau. Satu malam tu warden tu dengar bunyi kuat dekat satu blok ni. Tapi selalu bunyi kuat, orang nak bergaduh dalam blok ni, tapi kali ni dia bunyi senada. Balik macam bunyi alunan. Maka warden ni pergi dekat dengan blok tu, dia dengar rupanya bunyi apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya segala otak-otak gangster-gangster yang ayah nak ni pakat berzikir mereka. Penangan seorang Syed Nursi Badi'uz Zaman. Islam, bukan Islam dah, tapi pakat jadi warang habis. Pakat jadi warang habis dalam penjara tu. Hantar seorang Syed Nursi Badi'uz Zaman ke sebuah blok penjara, seluruh penjara tu jadi warang. Ini orang Islam yang hebat. Muaz bin Jabal seorang diri dihantar ke Yaman, Islam seluruh Yaman. Sebab tu ulama menyebut Muaz kal ummah. Muaz itu seperti satu umat. Tapi hari ini satu umat Islam, satu orang kafir tak takut. Dulu satu orang Islam, seluruh umat kafir takut. Sekarang sekali dah. Baik. Maka kemudian dia keluar daripada penjara, dia dibuang daerah ke satu kampung, ke satu perkampungan nama Barla. Barla. Sebenarnya sejarah dia bukan diusir ke sana sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita baca sirah di Turki, dia ni diperintahkan oleh rejim ni Atatürk and the gang ni agar dibawa ke tengah laut dan dibuang di sana. Dimatikan di sana. Tetapi karamah Syed Nursi Badi'uz Zaman, dia rasa dia beritahu dekat budak raja polis ni, kalau hang buang aku, hang balik nanti hang juga akan mati. Sebab dia pernah lupuskan bukti. Kalau yang buang dia tak mati, tak dibunuh, nanti mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun dia dapat hidayah, dia pula akan bocor rahsia. Nanti dia pun akan dibunuh, kata Syed Nursi. Maka hidayah sampai dekat polis ni masa ni, maka dia switch tukar. Maka Syed Nursi tinggal di Barla ni. Dekat Barla inilah bermulanya penulisan Risalah Nur. Risalah Nur ni ada 130 makalah yang mana dia aplikasi semua dalam Quran. Dia buat keluar, dia tulis. Ulama menyebut Risalah Nur ini sebagai tafsir maknawi kepada Quran. Dia bukan tafsir zahiri macam ayat Quran satu-satu ni, tapi spirit of ayat Quran itu dia buat Risalah Nur. Sampai sekarang ada Risalah Nur, tapi saya tak sempat baca habis lah, banyak sangat. Tapi saya sempat baca cebisan-cebisan dia di internet, ada di buku-buku banyak Risalah Nur. Kadang-kadang kita beli buku-buku tentang perjuangan barat, dia pergi petikkan Risalah Nur, kita boleh baca. Hebat. Integrasi dia, perkembangan pemikiran dia nak zaman dia tu tahun 30-an tu, dia boleh fikir dah nak buat satu universiti yang dalamnya ada pengajian Islam yang bergabung dengan pengajian sains. Dia dah fikir zaman dia. Sekarang kita ada apa tuan-tuan? SMKA bagi saya kejayaan terbesar umat kita hari ni, umat moden Islam hari ni. Sebab kalau dulu orang, minta maaf sebut, tuan-tuan hidup lebih lama daripada saya, pangkat ayah saya, mak saya ni. Zaman dulu kalau orang-orang bangsawan, orang elit, kita nampak dia mesti jauh sikit daripada Islam. Minta maaf, bukan semua tapi mostly. Arab biasa. Minta maaf tapi betul lah. Orang yang elit, yang bangsawan, yang pandai, kebanyakan dia dengan Islam agak jauh. Yang totok guru Islam ni banyakkan yang belah kita ni lah. Tetapi bila wujudnya idea SMKA, integrasikan ilmu sains, ilmu pendidikan, ilmu akademik ini bagi kepada budak-budak yang pandai bagi mengajar agama, maka kita dapat tengok doktor-doktor yang beriman, magistrate yang beriman, arkitek yang beriman, engineer yang ada janggut, kadang warang lebih daripada kita. Alhamdulillah, dia entah kejayaannya. Ni yang kita kena buat lagi. Sekarang kita ada tafih. Tafih lagi Ustaz. Betul, tafih yang banyak. Bangunkan lagi. Kalau kita ada 10 set tanah wakaf,
Kalau kita ada buat tahfiz 2, kita cuba rekod buat universiti wakaf. Macam Azhar wakaf. Orang RM1, RM5, RM6 ya. Kan? Boleh buat tuan-tuan, boleh buat. Saya duk fikir, saya tutup dengan tu lah, pukul 9 lah. Nak sambung tak ada lagi. Tuan-tuan, saya duk fikir kan, boleh saya tutup dengan tu. Nak berhenti tepat pukul 9. Kita berhenti nombor apa? Nombor 3. Menggantung mayat mereka di pokok tu nah. Ingat. Mengunci masjid tu nanti kita start tu. Pun cerita ni menarik juga. Mengharapkan azan ni sejauh mana kebenaran dia. Seminit saya tinggal. 2 minit. Kat mana tadi saya nak contoh? Lupa lah. Allah SWT Muhammad. Pasal nak kata penjanaan pemikiran Islam ni tuan-tuan. Tuan-tuan try nanti bila-bila hari free, tuan-tuan buka baik ambil semayang, buat macam biasa ni. Jangan fikir aku tengah eksperimen ni. Jangan buat macam biasa. Kalau buka selalu banyak tu, buka banyak tu. Bawa tuan-tuan tadah betul. Kita pernah buat. Selalunya average yang terbuang bersih 1 liter untuk seorang. Sebab masa dia kumuk tu, air tu keluar saja tu. Masa dia basuh muka kan, basuh muka dengan niat lagi dia lama, dia keluar saja tu dengan kadar yang dibuka oleh average person lah. So average dia almost 1 liter, kita katalah 1 liter. Maknanya satu orang Islam akan buang air bersih masa dia ambil air semayang 1 liter. Okay. Kalau orang tu memang selalu pergi masjid dan surau, tuan-tuan saya bukan kata tuan-tuan, saya pun sama. Lepas tu saya dapat jawapan tu. Ustaz yang buka kuat, kami buka slow ya. Ni average lah. Kalau orang tu dia pergi masjid 5 kali, bermaksud satu hari dia buang 5 liter seorang. Ya. Baik. Umat Islam dekat Malaysia ada berapa? 19.8 juta. Nak darab semua? Tak payahlah, bukan semua pergi masjid. Kita ambil 1 juta cukup. So kalau 1 juta orang buat kerja ni, 5 juta, seorang 5 liter, darab dengan 1 juta, satu hari 5 juta liter bersih yang kita keluarkan daripada masjid. Darab dengan setahun 365 hari, berapa bilion galen tak tahulah. Itu air bersih yang terkeluar daripada rumah Allah yang disia-siakan. Rumah Allah, orang yang pergi semayang masjid, orang yang warang, itu orang yang warang yang mengaji kita. Orang yang tak main masjid telah lah tuan-tuan. Apa yang lebih menyedihkan kita, daripada rumah ibadat sendiri pun dibazarkan air bersih, bagaimana dengan rumah-rumah orang biasa? Baik. Itu ustaz nak abang apa ni? Nak cepatlah. Nak habis dah masa ni. Kalaulah kita boleh bangunkan satu sistem tuan-tuan. Air bersih itu ada satu channel dia. Saya duk fikir nak kereta kan, saya fikir nak buat lagu mana nak air bersih ni kan. Nak seorang tutup pelan susah dah. Tapi tuan-tuan, kita membazirkan satu hari 5 liter air bersih keluar daripada masjid, sedangkan ada orang Islam yang tak mampu bayar bil air dia sendiri. Itu poin saya sebenarnya. Ada orang Islam tak mampu nak ada air bersih sendiri, masjid sendiri buang air bersih. Itu poin saya. Kalau ada satu sistem, tuan-tuan, bomba boleh buat. Pipe PBA asing, tapi pipe kami tinggal kacau. Betul tak? Dia ada sistem piping dia, sini ada bomba dah. So dia ada satu pilih dia sendiri. Piping dia. Kami kat asrama dulu ada pipe PBA asing, pipe bomba asing. Kalau pipe PBA ni tak ada, minta izin untuk buka pipe bomba kalau benda penting-penting kan. So kalau kita dengan duit kita, dengan tanah kita, dengan aset kita boleh bangunkan satu channel macam tu, piping system yang dia boleh sedut air bersih dari setiap masjid. Dia keluar pergi jadi pilih kan. Hebatlah tuan-tuan. Saya berangan lah ni, tapi sembang berangan ni seronok juga. Baru kita kritikal sikit. Maknanya satu hari kita boleh salurkan 5 juta liter ke satu tabung. Satu sistem channel pipe. Yang daripada pipe itu kita boleh macam-macam kita boleh buat dengan sistem pipe itu. Yang orang tahu dah, kalau orang pergi, ini pipe ni PBA punya. Yang kepala kuning tu bomba punya pilih. Itu kepala hijau tu kenapa tu? Itu orang Islam punya tu. Piping dia main ada semua masjid tu. Satu Malaysia ni, sistem dia ni. Dia tarik. Ada ayak dia tu. Daripada itu kita boleh buat pergi ke rumah-rumah orang yang tak ada duit ke. Kita bagi syarat pula siapa yang nak ambil ayak ni kena main masjid ke. Banyak cara tuan-tuan. Kalau kita boleh pegang aset tu, banyak cara untuk kita mendakwahkan orang. Ni kalau kita main masjid surau, kita tahu siapa yang tak main masjid ni perangai tak elok. Orang lagi jauh. Taman Law ni lagi jauh kan. Kadang-kadang yang dah main masjid pun kena. Satu pakcik sembang dengan saya di, saya tutup lah, di Baling kah? Pulau Ketih, belah tu lah.
Saya pergi masjid bawa orang perempuan saya. Tok ustaz tu dia main ceramah lah, dia nak kutip duit untuk sekolah dia. Dia kata, tu makcik-makcik pakai gelang tak bawa pergi syurga lah. Buah lah. Bila masa tu orang perempuan saya pakai gelang jatuh yang muka. Rasa macam semua orang tengok dah. Tak pergi main gelang dia tu, lawan pakcik main seorang. Ada lagu tu kan, tak tahulah tuan-tuan sokong belah siapa. Tapi bila saya tak manis lah buat lagu tu kan, kesian lah. Orang tuan-tuan ni hati dia tak sama macam orang muda ha? Dia cepat rasa hati, dia cepat jual. Teman-teman kalau kita, ustaz tak katakan makcik tu, saya faham, saya tahu ustaz tak katakan makcik tu. Tetapi bila dia seorang pakai gelang, nampak bila ustaz kata lagu tu, ustaz pun tak ada niat kata kat dia, tapi dia akan rasa macam semua orang tengok dia tau. Dia rasa sangat malu tu, itu perasaan tambah perempuan pula. Jadi dia rasa tak main dah apa tu. Tak main dah. Pakcik ni tahu orang perempuan tak main dah ustaz oi. Okey, kena malu lagu tu. Yang tu kita takut. Rugilah seorang lagi jemaah. Lah kena fikir macam-macam cara nah. Wallahu taala alam. 9 minta maaf telajak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa alamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'ana wa la matma'una syaiqal matada wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.